muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi 12 Muharram 1443, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran Suratun Namli, surah yang menceritakan tentang semut. Surah ini surah yang ke-27, juzuk yang ke-19. Ini masih lagi kita akan sambung ayat yang ke-20, ayat 20 sehingga ayat 28, iaitu dalam siri kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita dalam surah ini beberapa episod daripada kisah Nabi Sulaiman. Siri yang lepas kita bincang tentang Sulaiman dengan An-Namli, dengan semut. Dalam siri ini kita akan dengar pula cerita Sulaiman dengan Hudhud, ketua angkatan tentera udara Sulaiman, iaitulah burung Hudhud. Kemudian kita akan jumpa pula dengan Ratu Balqis dalam siri akan datang, insya-Allah. Cuma untuk peringatan para jemaah, dalam siri ini ayat 26 kita ada sujud tilawah. Ayat 26 ada sujud tilawah. Bila sampai di sana nanti kita kena sujud. Kita kena sujud sunat. Baiklah para pelajar sekalian, untuk pemegang tafsir pimpinan Al-Rahman edisi Jawi, ayat 20 surah An-Naml ini berada di muka surah 806. 806. Kita baca beberapa ayat.
tafaqqada ay ta'ahada at-tayr, ta'ahada Sulaiman at-tayr. Setelah itu Nabi Sulaiman memeriksa kumpulan burung yang turut serta dalam tenteranya. Panjanglah cerita dia. Ada kata Nabi Sulaiman ni sangat tegas. Zahirul ayat, zahir ayat menunjukkan semua burung yang ada diperiksa. Cuma dia cari hudhud. Hudhud ni dipanggil burung belatuk. Tuan-tuan tengok burung belatuk. Dia cari sebab apa? Ada katanya kerana Sulaiman nak suruh belatuk pergi tengok kawasan air. Wallahualam, ini cerita. Dalam Quran Tuhan tak kata sebab apa. Yang pentingnya sebabnya Nabi Sulaiman ni ketua memeriksa dia punya tentera. Ini penting sekali ni kita. Baik. Sulaiman kata apa? Mali la aral hud. Lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hud? Aku tak nampak burung belatuk ni, kenapa? Mali la aral. Kenapa aku tak nampak? Tak nampak. Boleh jadi terlindung, boleh jadi maknanya Nabi Sulaiman dia tak mula dengan salah, dia mula dengan sangkaan. Aku tak nampak belatuk ni, ada ke dia? Am kana minal ghaibin, adakah dia dari mereka yang tidak hadir? Ini itu soalan. Mula-mula dia kata aku tak nampak belatuk, boleh jadi dia tak hadir. Dia tanya. Macam kita juga hari ni, kita kalau kita tak nampak kan dalam majlis, kita kata fulan ada ke? Saya tak nampak ni. Orang kata ada. Sulaiman kata ataupun dia tak hadir, ghaba bila izni, dia gaib dari majlis ini tanpa izin aku. Boleh jadi ke? Ini Sulaiman punya gaya. Sulaiman kata apa? La u'adzibannahu 'adzaban syadida. Qala Sulaiman
ada peranan lain dia buat tak sempat nak hadir dalam majlis ini. Ini kita kena belajar ilmu-ilmu macam ni. Tapi kalau kita nampak kecuaian, memang kena ambil tindakan. Baik, ayat 22. Famakasa ghaira ba'id. Burung belatuk itu tidak lama ghaibnya. Oh, sekejap dia kata fabaqiyal hudhudu ghaiban zamanan yasira. Sekejap ya. Sulaiman habis menyatakan kemarahannya, burung belatuk sampai lagi. Oh, ada dah dia. Bila dia sampai, lalu datang sambil berkata, faqala, mari itu bagi laporan terus. Tak sempat Sulaiman nak marah dia dulu lagi. Bagi laporan. Dia kata apa? Faqala ahattu bima lam tuhit bih. Allahu Akbar. Sulaiman, kalau bahasa kita dengan raja ni tuanku lah, ataupun apa sajalah bahasa yang sesuai, kita nak guna tuanku kan tak kena pula susah kan. Dia mari, dia kata apa? Ahattu bima lam tuhit bih. Tuanku Sulaiman, aku dapat mengetahui secara meliputi, mana secara maklumat yang terang akan perkara yang engkau tidak cukup mengetahuinya. Allahu Akbar. Ini ulama akidah mengatakan bahawa Hudhud telah menafikan ilmu ghaib dari Sulaiman. Tengok ni. Ini kita kena ingat. Jangan kata Nabi Sulaiman ni hebat, kerajaan dia hebat, dia menguasai segala makhluk ini, dia tahu semua. Tak. Kalau Sulaiman tahu, dia tak tanya Hudhud di mana. Yang pertama. Yang kedua, belum pasti, belum tentu orang yang besar tahu semua benda, yang kecil tak tahu. Tengok dalam cerita ini, Hudhud bagi tahu Sulaiman, aku bawa satu khabar gembira bi syai'in la ta'lamu anta. Tuan tak tahu cerita ni. Saya baru dapat maklumat ini. Maklumat yakin saya sendiri pergi. Allah. Bila kerajaan tu gagah, pegawai dia juga hebat. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi Hudhud mari lapor kepada Sulaiman. Dia kata apa? Aku mari ni nak cerita kepada tuan perkara yang tuan tak tahu. Tak ada maklumat. Kalau ada maklumat tu tuan hantar saya pergi. Ini saya pergi sendiri, mengembara, menyiasat. Apa yang kau buat Hudhud? Wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Dan aku datang kepadamu dari negeri Sabak dengan membawa khabar gembira, khabar berita yang diyakini kebenaran. Aku mari ke negeri Sabak, mari Yaman. Oi, jauh juga tu, bukan senang. Sabak ni Yaman lama dia panggil Yaman tua. Tahulah Yaman tua, Yaman muda. Yang penting dari negeri Yaman, yang ketua dia nama Bilqis bin Syarahil. Wa huwa aidan ismu rajulin min Qahtan. Jadi negeri itu daripada ketua besar dia, daripada kabilah Qahtan, nama dia Sabak bin Yashju bin Ya'rub bin Qahtan. Nama asal pemerintah dia, kemudian di negeri Sabak. Negeri Sabak ambil daripada pemimpin dia yang bernama Sabak. Dia bagi depan belakang ni, Sabak bin Yashju bin Ya'rub bin Qahtan, daripada kabilah Al-Qahtaniyah. Saya mari negeri Sabak ya Tuan Sulaiman, binaba'in yaqin bi khabarin haqqin wa sidqin la syakka fi. Apa dia kata? Apa laporan awak? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan yang memerintah
wanita zaman kita ni merintah suami boleh lah. Dah hebat juga orang kita punya kata tak hebat. Ui, ramai suami-suami takut ke isteri. Takut. Bila orang tanya dia, dengar kata awak takut isteri? Tak. Saya tak takut isteri. Dia tak takut dengan saya. Pula dia kena ayat padahal dia takut. Tak berani. Lagi mana-mana kena ambil pisah dia. Contohlah orang ada puas sama-sama dia. Kadang-kadang tengok bila suami mari ikut kita rombongan contoh nak pergi mana-mana, dapat visa ni. Dapat visa ke tu, visa keluar. Maknanya perempuan ni power dia kuat. Dia kata aku jumpa seorang perempuan, wanita ini yang memerintah negeri Sabah pada zaman itu, nama dia Bilqis binti Syarahil. Bilqis binti Syarahil. Wa utiyat min kulli syai'in. Dia bukannya main-main ni Tuan Sulaiman, bukannya main-main. U'tiyat hadhil malikah min kulli syai'. Dia punya kerajaan cukup, sebuah kerajaan yang kukuh, yang kuat. Ada ketenteraannya, ada lengkap lah. Dia punya tidak kata kerajaan main-main, baca kampung gitu ya. Sekali orang pergi keretak, runtuh kerajaan, tak ada. Kerajaan ini kerajaan mamlakah, dipanggil mamlakah tu Sabah. Kerajaan kingdom pemerintahan Bilqis, mana lengkap dengan ketenteraannya, lengkap lah, min kulli syai', maknanya lengkap sebagai sebuah kerajaan. Atatul Walaha 'arsyun 'azim, dan dia pula punya singgasana yang besar. Dia punya singgasana dia besar. Kata orang raja zaman dulu, makin besar dia punya mamlakah, kingdom dia punya kerajaan besar, dia punya singgasana. Itu menunjukkan dia tu kagak. Kita hari ni besar juga singgasananya, tapi tak ada apa kosong. Dia kata wasariru mulki, sarir, singgasana dia tu besar. Ad-dakhmu, hasanul manzar, comel pula tu. Allahu Akbar. Ni nak gambar kepada apa? Kata di ulama tafsir, nizamul urush yadullu ala azamatil mamlakah wa quwwatis sultan. Mana bila besar singgasana menunjukkan kerajaan dia besar, pemerintahan dia kuat. Wa kathrati rijalis syura, dia punya ahli parlimen di majlis syura dia pun ramai, hebat-hebat belaka. Jadi ahli majlis syura ni majlis yang memang memberi nasihat kepada tuanku Bilqis. Bukan ahli parlimen yang pergi duduk main point order je, bertempik dalam parlimen, memalukan rakyat. Tidak ada dalam kumpulan Bilqis macam ni. Yang adanya zaman kita ni, memalukan rakyat, menyusahkan rakyat. Di zaman Covid duduk berebut kursi lah. Maknanya dalam ayat ini menunjukkan Bilqis memiliki arsyun azim. Ahli tafsir kata wa kathrati rijalis syura, ramai ahli-ahli mesyuarat dia, majlis syura dia, ahli parlimen dia sangat berkualiti. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada apa lagi yang dikata oleh yang dicerita oleh Hudhud kepada Sulaiman. Sifat mereka, kerajaan nampak dah, gambaran kerajaan tu hebat, tapi dia punya pegangan apa dia? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku dapati raja perempuan itu Kampung Bukit dan kaumnya sujud kepada matahari. Dia rupanya puak-puak ni musyrik. Puak-puak syirik sembah matahari. Dalam kitab tafsir, saya kata wallahu alam, menyebutkan bahawa istana singgasana, istana Bilqis, dia ada dua tempat. Ke arah matahari naik,
sembah matahari pula ni. Kiblat dia. Bila matahari jatuh, dia sembah ikut ni. Yang pentingnya Allah Ta'ala sudah sebut dalam Quran, agama mereka yasjuduna lisyamsi min dunillah. Dia punya agama penyembah matahari. Min dunillah, dengan meninggalkan ibadah menyembah Allah. Tuanku Sulaiman, Raja Balqis dengan kaum dia penyembah matahari, syirik. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Dan syaitan pula memperelokkan pada pandangan mereka perbuatan syirik mereka. Biasanya begitulah. Orang yang salah, orang yang karut ni, syaitan pula mari memperhiaskan benda yang tak comel, tapi bila dihias, dipakai kosmetik, letak cap, nampak cantik, nampak comel, nampak indah. Kita hari ni pun banyak rumah-rumah buruk ni. Rumah buruk tapi dihiaskan semula. Dipasang dia punya cermin, pasang dia punya dekor, jadi comel. Begitulah kita juga dengan amalan-amalan. Amalan yang mari dari Nabi dipanggil amalan sunnah ni kadang-kadang nampak tak comel, tak hebat. Tapi amalan rekaan, berasa semangat selalu. Kan? Pagi-pagi ni nak baca berapa dia punya, berapa ribu kena baca ni, hebat. Baik, tazilus syaitan kepada amalan puak-puak sembah matahari ni. Fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Kampung laut. Lalu menghalangi mereka dari jalan yang benar. Mereka tak jumpa jalan tauhid. Oleh itu mereka tidak beroleh petunjuk. Jadi tak boleh petunjuk lah dia, sebab syaitan duk sekat kepala mereka pula boleh terima perkara ini. Ini adalah merupakan suatu perkara yang merugikan dia. Tengok, kata lagi dia, siapa dia? Ada riwayat mengatakan Hudhud masih lagi menceritakan, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardh. Mereka dihalangi oleh syaitan supaya mereka tidak sujud menyembah Allah yang mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit dan di bumi. Allah Ta'ala tahu semua. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Saya tak rasa banyak dah di sana. Dan yang mengetahui akan perkara apa yang kamu rahsiakan Kepuk dah. serta apa yang kamu zahirkan, semuanya diketahui oleh Allah. Ya. Jadi Allah Ta'ala tahu semua. Allah Ta'ala boleh mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit seperti turunnya hujan. Ada scan. Hujan ni kalau dia turun mengikut sukatan biasa, kita akan aman, biasa, suka, gembira. Tapi kalau Allah lebihkan sikit sukatan dia, banjir selalu. Macam tunang tu ada mula masuk. Kuatkan sikit, ombak, tsunami selalu. Allahu Akbar. Sikit je. Beza 4-5 meter lagi, habis banjir. Kalau dikasih gaul juga tak ada. Dan yang tersembunyi dalam bumi kan nabati, seperti tumbuh-tumbuhan, al-thimar, saya tak boleh, saya buah-buahan, wal kunuz wal ma'adin, logam-logam, galian, wa kal amwat alladhi yukhrijuhum min quburihim, seperti simpanan manusia dalam perut kubur akan keluar nanti pada hari kiamat. Rupanya kubur ini adalah gedung simpanan manusia. Gedung simpanan manusia. Allahu Akbar.
Letik. Letik. Ledi. Orang. Nasi pinggang apa? RM5. Agak mahal ni. Oh, solek pedok. Pedok kampung je, pedok naka. Kampung. Asong ni. Habis ya sih. Sekilo. Ni masak dah ni. Jadi bezi orang tengok ni. Pohon lain-lain. Oh ni sedap kau ni tak? Ha? Oh ni sedap ni kau tu. Oh ni berapa? Tengok. Ya. Berapa ya? 48. Oh ya, sip. Oh ni tu, ni. Ladi. Gambar tu ya. 28 ni tau. Gambar tu ya. Oh, nah tu. Soleh zaman salafus soleh dulu. Dia kata dua yang gedung atas dunia ni. Gedung manusia, kubur. Gedung harta, tong sampah. Masya-Allah, tabarakallah. Tong sampah, gedung harta. Kita beli banyak-banyak. Makan tong sampah dengan tandas. Dua tu. Tandas dengan tong sampah tu gedung harta. Kubur, gedung manusia. Yang betul-betul selamat, iaitulah gedung pendahara kita yang selamat, iaitu gedung simpanan amalan kita. Allah. Jadi dia kata, kubur ni tak mau sujud pada Allah Ta'ala yang mengetahui segala perkara. Dia sujud ke matahari. Wa ya'lamu ma tukhfun, dan Allah Azza wa Jalla itu mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Waman Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang agung, yang besar. Jadi kata di Qurtubi kata hadhi at-tukhfuna wa tu'linun. Kalau kita baca macam tu, maka ayat ini daripada kalam Hudhud. Ini masih lagi ceramah Hudhud. Hudhud ceramah depan Nabi Sulaiman. Masya Allah, tabarakallah. Hebat Hudhud ni. Bukan main-main. Kita kalau depan ustaz, rukuk Islam bertukar dengan rukuk iman. Getah lutut kata orang. Tapi Hudhud dia boleh ceramah, menceritakan akidah syirik puak-puak Balqis di negeri Sabak. Jadi kalau macam ni, kata di Qurtubi, Allah SWT khassahu minal ma'rifah. Allah Ta'ala telah pasangkan dalam jiwa burung-burung ini ilmu pengetahuan tentang tauhid kepada Allah, dan wajibnya sujud kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengingkari sujud kepada matahari. Masya Allah, tabarakallah.
tukhfuna wa tu'linun. Di sini kita kena peka, tuan-tuan dan puan dan pelajar-pelajar sekalian, tuan-tuan puan-puan, kena kita peka. Ilmu akidah ni biar kita boleh beza di antara yang betul dengan salah. Ilmu akidah, tengok Hudhud, Allah Ta'ala beri kepada dia kepahaman tentang tauhid. Mereka melakukan syirik. Apa syirik dia? Tengok tadi dia telah huraikan panjang sampai kepada Allah, ilmu Allah Ta'ala yang sangat meliputi. Dia faham tentang ilmu Allah. Agak-agak kita manusia ni pandai kan nak berdepan dengan orang bukan Islam, nak cerita tentang Allah, nak cerita tentang ilmu Allah, nak cerita tentang sifat Allah Ta'ala. Sukar. Maknanya kesimpulannya, para pelajar, para jemaah sekalian, kita kena belajar ilmu tauhid biar kita sama level dengan Hudhud ataupun lebih baik daripada Hudhud. Hudhud tahu tauhid dengan detail, dia cerita. Tengok berapa ayat tadi. Hudhud cerita tentang akidah ataupun kepahaman pegangan puak-puak sabar. Jadi kita ini para pelajar kena tahu ini akidah yang betul yang tak betul. Kalau bila kita tak mantap ilmu akidah ini, ilmu tauhid, ini yang menyebabkan kita terjebak dengan sihir, terjebak dengan ilmu hitam kata orang, terjebak dengan ilmu-ilmu batiniyah, terperangkap dengan ajaran sesat sebab kita tak boleh membeza mana hak dengan mana yang benar. Kita digula-gulakan oleh syaitan dengan istilah-istilah yang hebat. Ilmu yang kita belajar ni ilmu ma'rifah. Ma'rifah kita ni bukan sebarangan. Ma'rifah Tok Kenali, dia sandarkan kepada Tok Kenali. Tok Kenali balik jauh sekali daripada ilmu dia. Ajaran dia pelik. Ajaran ini dipanggil, akhir sekali tak payah solat pakai niat je. Ilmu kulit, ilmu isi ada belaka. Ini semua nama dia ilmu karut, ilmu sesat. Itu yang sebenarnya. Jadi kita tak nak beza. Hari ni masyarakat tak nak beza mana yang betul, mana yang salah. Orang-orang marilah ilmu apa pun ada je pengikut. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, likulli saqitatin laqit. Setiap benda jatuh, benda gugur, ada pemungut. Teori apa orang mari mesti ada pengikut. Itu jadilah. Teori ilmu sesat ke, teori ilmu marifat ke, teori apa, ada je orang yang ikut. Allahul Musta'an. Baiklah. Nabi Sulaiman setelah dengar laporan daripada Hudhud, ketua penyiasat bagi pihak tentera udara dia, Sulaiman ni cerdik tuan-tuan. Dia bukannya terima bulat-bulat, bukan boleh dikelentong begitu saja. Dan Sulaiman juga tidak memandang lekeh kepada laporan Hudhud. Ini ilmu yang kita kena belajar. Kita jangan memperlekehkan orang, dan kita juga jangan terlalu percaya bulat-bulat kepada orang. Bahaya dalam kehidupan kita. Asal kau orang cerita, terima belakang. Ustaz ni, ustaz mari jual air jampi ke, air berapa benda beli. Sampai ada seorang ustaz ni minta nak pergi ceramah, tak payah tambah pun tak apa. Betul, tak payah tambah tak apa. Satu glory dia bawa barang-barang dia, beli habis orang. Ini masjid kena hati-hati juga. Jangan mudah buka pintu nanya ke orang kampung, mudah terima. Ikhlak Sulaiman AS nak siasat, betul ke tidak laporan Hudhud? Tengok ayat 27. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Nabi Sulaiman berkata kepada Hudhud, Hudhud, kami akan fikirkan dengan sehalus-halusnya. Dia panggil, kami akan teliti dengan sehalusnya, dengan penuh perhatian, terperinci. Adakah benar apa yang kau katakan itu? Am kunta minal kazibin, ataupun engkau dari golongan orang yang berdusta. Maknanya ini ilmu. Kalau orang datang bawa cerita, jangan terima bulat-bulat tuan-tuan. Siasat dulu. Ilmu yang dibawa oleh syaitan ni, bisikan halus dalam telinga ni cukup berbahaya. Cukup berbahaya.
Lebih-lebih lagi bisikan yang dibawa oleh si batu api. Allahu Akbar. Laju batu api ni buat kerja. Sehingga dikatakan oleh para ulama, yufsidun namam sa'atan ma la yufsiduhu sahiru syahran. Si batu api mampu merusakkan hubungan di antara manusia ini beberapa saat. Ia tak mampu dibuat oleh ahli sihir sebulan atau berbulan-bulan. Ini bahaya. Apa dia maksud ni? Ahli sihir dihantar mari dia punya sihir. Kalau kita istiqamah, insya-Allah ada pagi, petang, siang, malam, kita baca zikir pagi, baca zikir pagi, petang baca zikir petang, insya-Allah seperti Nabi sebut. Siapa dia baca kafatah, Allah Taala jaga dia. Sihir mari nak tak tembus, tak masuk dalam hati kita sebab Allah jaga kita. Kita jaga kita dengan baca zikir yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga kita. Tapi sekali syaitan manusia mari bisik kat telinga, bang, abang dengar tak dia tu kata apa ke bang? Tak dengar. Dia kata apa? Sosek-sosek mari, Allah menatai ni. Tak sangka semaya sekali dengan aku di masjid. Selalu dia jelek mata, menatai puasa. Maknanya tengok 2 saat, 3 saat masuk dalam telinga dah mula berubah. Tapi saya nak masuk Belum ada. tak boleh. Ini sangat penting. Dia nak buat mana? Macam pedak. Nabi Sulaiman alaihissalam, Tak ada orang. kebijaksanaan Sulaiman, dia tak boleh terima dakwaan pelatuk. Kami test dulu, betul ke tak betul, aku nak tengok. Dia panggil dia punya setiausaha akhbar dia, tulis surat kepada Raja Balqis. Tulis surat. Aku nak suruh pelatuk kau. Yang tu buat belakang. Siap dia punya surat, bagi pelatuk, ambil surat. Izhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Pergilah bawa suratku ini kepada ahli Sabah. Fa'alqih ilaihim, campur kepada raja dia. Pergi masuk dalam istana, cari Ratu Balqis, surat aku ni dapat dia. Jangan bagi ke PA, jangan bagi ke PA dia, jangan bagi ke boy dia, takut tak sampai. Yalah dia orang tengok, burung, tu sampah nak hantar ke tangan dia, campur atas dia. Kan burung kan masuk istana. Tadi kita sebut dah, dia punya tingkap banyak sebab Balqis ni semua matahari, jadi mudah burung tak nak masuk. Allahu Akbar. Zaman kita hari ni susah ke? Payah ke senang kita nak hantar surat kepada pemimpin? Payah ke senang? Saya rasa lebih senang dari pelatuk. Pelatuk kena terbang masuk. Mungkin dia dipanut, ditembak oleh pengawal. Tapi zaman kita hari ni, dengan adanya email, adanya WhatsApp je kepada pemimpin. Tuan, ini dia punya laporan, ini dia punya maklumat, ini dia punya. Allahu Akbar. Mudah. Jadi ilmu kepakaran zaman pelatuk dulu memang ada zaman kita hari ni. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Kita kena kaitkan
hari melakukan syirik pada Allah Azza wa Jalla, maka dua perkara yang Nabi Sulaiman nak di sini, cepat tulis surat cepat kepada pengawal dia, kepada pegawai dia. Yang pertama, qasdan lil ikhtibar. Yang pertama, dia nak uji betul ke tidak beratuk ni, hudhud ni betul ke tidak. Satu, biasalah tu, kita pun nampak setakat tu je kan. Tapi rupanya Nabi Sulaiman ni bukan hanya raja tapi pendakwah, Rasul, nak menyelamatkan orang dari syirik. Kata Al-Biqai, qasdan lil isra fi izalatil munkar ala taqdir sighil hud bihasabil istita'ah. Nabi Sulaiman juga bersedia untuk menghilangkan kemungkaran besar orang melakukan syirik kata muka bumi ini, kalau benar apa yang didakwa oleh hudhud. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena letak depan mata kita isu besar umat Islam, isu orang melakukan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Jangan pandang lengkeh. Ni bila kita kata perbuatan ni boleh bawa pada syirik, mana syirik-syirik, suka nak mensyirikkan orang ustaz ni. Bila kita kata ini tidak sunnah ni, suka nak membid'ahkan orang. Subhanallah, kita menyatakan apa yang hak, apa yang batil, tapi kita dituduh pula mensyirik dan mengkufur ataupun membid'ahkan orang. Subhanallah. Tengok Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman AS, dua sebab. Yang pertama, dia nak uji hudud. Yang kedua, kalau benar, dia nak hilangkan syirik di atas muka dunia. Besar peranan Nabi Sulaiman. Itulah peranan sebenar para Rasul alaihissalatu wassalam, yang kita katakan raja sebagai penjaga agama. Ini contoh yang besar. Itulah dia panggil penjaga agama. Kita kena belajar di sini. Baiklah para jemaah sekalian, cerita kita ni belum habis. Apabila surat itu sampai ke Balqis, dia terima surat, dia buka tengok ayat 29, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Balqis panggil dia punya menteri, aku terima surat. Apakah isi surat? Apakah isi kandungan? Apa yang dibincang oleh Sulaiman? Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung ayat 29 dalam siri akan datang, insya-Allah. Tetapi apakah fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah yang dapat kita kutip daripada peristiwa Sulaiman ini? Tuan-tuan, tanda betul-betul tafsir kita belum habis. Kita dengar banyak kali dah, beratus kali dah kita dengar cerita Sulaiman, hudhud, Balqis. Dari budak lagi kita dengar. Tapi ni ilmu tadabbur, kesan daripada cerita ini, apakah faedah yang kita nak ambil? Tanda tuan-tuan. Yang pertama sekali, tulis yang pertama, pemimpin mesti tafaqud ahwal ar-ra'iyah. Pemimpin mesti mengambil tahu keadaan rakyatnya. Lebih-lebih lagi tentera-tentera dia. Kita kadang-kadang pegawai kita cuti, tak masuk kerja berbulan-bulan, kita tak tahu ada ke tak ada. Dia punya panckat orang lain yang tolong panckat. Masih. Ataupun sekarang ni susah sikit lah sebab dia mula jari ni tak boleh pinjam. Kalau jari boleh potong bagi ke kawan, tolong tampering, senang juga kan. Pongkong masih. Ini kewajipan pemimpin mengambil tahu hak rakyat. Bagaimana contoh pemimpin Islam? Tuan-tuan tak ada cerita ni. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia kata apa? Lau matat sahlatun ala syati'il furat dai'atan. Andainya mati seekor kambing di tepi sungai Furat. Sungai Furat dulu duduk di Iraq, duduk di Syam, panjang sungai Furat sampai ke
sepatutnya pemimpin, orang-orang yang ada nama, orang yang ada idea, ada kepakaran, bergembeling tenaga untuk memimpin, untuk memberi mengambil tahu hak rakyat. Jangan sampai rakyat angkat bendera putih baru kita nak buat makanan. Jangan. Mana kena ambil tahu, kena ambil penyiasat, kita kena pergi. Bukan semuanya ketua kena turun, tapi kita setiap daerah ada ketua, ada kepala daerah, ada penghulu, ada penggawa, ada macam-macam pegawai. Orang ni kena ambil tanah, ambil tahu hak rakyat. Umar kata, aku bimbang kambing mati di Furat, aku ditanya oleh Allah Ta'ala, kerana aku tak ambil tanah, ambil berat tentang mereka. Allahu Akbar. Pengulas masa kata apa? Islam mengajar kepada kita pemimpin sibuk mengambil tahu hak rakyat, tapi sedihlah negara kita pula rakyat kena ambil tahu hak pemimpin. Siapa jadi, siapa dapat SD lebih, siapa tak lebih. Ini kecelaruan yang ditimbul oleh penguasa-penguasa ataupun berebut kursi. Na'udzubillah. Sebagaimana kata ada satu poster baru dia timbulkan. Dia kata syaitan lari daripada ayat kursi. Ahli-ahli politik gila berebut kursi. Na'udzubillah. Baik. Dia kata, apa anak pun cerita politik. Saya bukan cerita hal politik, tuan-tuan. Saya ni tak ada jawatan apa-apa dalam politik yang saya ada. Saya tahu Islam mengajar kepada kita peka dengan semua keadaan. Orang politik yang betul, kita kata betul. Yang tak betul, kita kena tegur. Kalau tidak, macam mana pula? Ni ada orang kata, ustaz nak main politik masuk hati. Ini mentaliti rendah orang berfikir macam ni. Kita ambil cakna dengan negara, dengan suasana. Kenapa kamu berebut jawatan di saat orang menghadapi pandemik? Tengok, sepatutnya pemimpin sibuk menjaga hak rakyat. Sekarang ni rakyat sibuk hak pemimpin. Siapa dapat SD, siapa dapat perkenan agung, siapa dapat, kita kata Masya Allah, tabarakallah. Allahumma khfina syarral asrar wa kaidil fujar. Ya Allah, selamatkan negeri kami daripada orang-orang yang tidak baik, daripada orang-orang kafir nak menghura-harakan negara, daripada tomak kuasa yang mencelarukan masyarakat. Kita minta Allah Ta'ala stabilkan negara kita, amankan negara kita. Kita balik kepada cerita Nabi Sulaiman. Yang penting, ayat yang pertama, wa tafaqqada Sulaiman, burung pun diambil cakna. Kita ni orang pun susah. Baik, jangan menyalah sesiapa. Kita tak kata orang tu gagal ni, kita kata yang gagalnya semua kita. Jiran sebelah rumah tak tahu ada makan tak nak makan, sampai orang tu angkat bendera putih. Siapa kita? Sedangkan Nabi ajar tidak betul-betul seorang beriman kalau dia kenyang, jirannya lapar. Ini masalah. Kita balik pada integriti umat Islam. Jangan duk fikir tentang yang lain-lain. Tuan-tuan jangan duk pandang serung apabila ustaz menegur, memberi nasihat, meluahkan perasaan dalam perkara ini. Kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua, Nabi Sulaiman dia tak menyalahkan orang. Dia cuba menyalahkan dia. Nabi Sulaiman kata, "Mali la aral hudhud." Kenapa aku tak nampak hudhud? Boleh jadi mata aku rabun, boleh jadi hudhud terlindung, boleh jadi. Itu dia panggil ilmu. Kita ni jangan mudah letak salah kepada orang. Kita bersangka baik dulu dengan orang. Aku tak nampaklah hudhud. Ada ke tak ada? Kemudian bila senyap tak jawab, amkana minal ghaibin, atau hudud memang tak ada. Baru itu. Ini dia kata, beginilah keadaan. Menarik tuan-tuan ni. Dalam kitab Ahkamul Quran al-Qurtubi, kan? Libni Arabi. Dia kata apa? Wa hadza ma yaf'aluhu ba'du syuyukh. Ini sepatutnya guru-guru kita kena ambil perhatian kepada murid-murid kita. Tafaqqadu a'malahum hadza fil adab. Ini dari sudut adabnya kita kena tahu. Guru-guru kan, kita kena tahu, tengok murid dia. Solat cukup tak cukup? Solat Jumaat ke tidak? Kita kena tanya khabar. Baca Quran ke hari ni tuan-tuan? Zikir? Pakai yang kita patut syarat? Mana guru ni jangan tengok saja. Pernah satu masa saya pergi kuliah terbuka dalam dewan ni, biasa dicampur perempuan sebelah, laki-laki sebelah. Tengok yang datang tu Masya Allah dengan seluar ketaknya, dengan tak cukup. Orang panggil saya lah
lahzah daripada kisah. Yang ketiga, satu lagi tentang guru tadi. Kami belajar di Universiti Islam Madinah. Disiplin sangat tinggi. Menakutkan kita kalau kita tak sempat pergi solat Jumaat di masjid. Masjid Jamiah ni, masjid universiti jauh. Saya punya mula-mula nak pergi duduk di asrama nombor 4. Nombor 4 ni ujung dekat ujung padang. Nak pergi ke masjid dekat 1 kilometer kali. Ataupun kurang sikit. Jauh je. Terpaksa saya kena beli basikal. Hari pertama pergi beli basikal nak naik. Punya kita takut. Sebab kalau tak pergi solat Jumaat, dia punya murakib mari cek naik nama selalu. Malizi tak ikut solat Jumaat. Nama naik di papan apa ni, iklan di universiti. Allahu Akbar. Malizi. Ya Malizi jaga. Malizi tu mana orang Malaysia tak solat Jumaat. Malu kita. Malu negara sekali. Walaupun di Malaysia bukan memalukan tak solat Jumaat kan. Saya pergi melawat di satu ma'had pengajian waktu lawatan kita ke Indonesia. Di antara benda yang menarik, dia lekat di dinding, dia kata apa? Denda lewat solat Jumaat. Denda masbuk. Rakaat yang pertama, berapa dia punya rupi kena bayar. Rakaat yang kita kata kalau macam ni di Malaysia, habislah bawa ustaz lah dulu kena bayar denda kan. Masya Allah. Ini dipanggil tafakud al-ahwal. Baik, saya nak pindah ke yang ketiga, tuan-tuan tanda. Nabi Sulaiman AS, walaupun burung hudhud terkecil, dan dia pun bukannya ada akal yang bijak macam kita, dia ada orang tetapi ada pemikiran dia yang boleh bercakap dengan Sulaiman tadi. Tapi Sulaiman bagi dua, aku nak azab dia atau aku sembelih dia. Sembelih dia paling tinggi darjah. Dia kata apa? Hadha yadullu ala anna al-hadd ala qadri zambi la ala qadri al-jasad. Hukuman itu mengikut kadar jenis dosa, bukan ikut tubuh. Jika besar. Contohnya kita kata orang ni minum arak. Hukum dia sebab 40 kali sebab. Dianya kecil ya, kecil celeh orang kata. Dah tak kira kecil besar. Kesalahan tu yang diambil kira. Allahu Akbar. Yang keempat, tuan-tuan tak ada. Belatuk dia tak kata jitukum. Aku datang kepada Tuan Sulaiman dengan satu maklumat yang kamu tak ada maklumat. Masya Allah. Ini agak beratlah kita kan. Wajib tukar. Aku datang kepadamu. Jadi di sini kata di ulama tafsir, isti'mal dhamir al-jam' al-mukhatab lil mu'adhdhal laysa bilazim. Menggunakan perkataan kum, biasanya dalam kita mengaji nahwu ni panggil kum tu, dhamir jamak tu, walaupun seorang kita guna kepada orang besar, tapi tak semesti. Pelatuk tak guna kepada Sulaiman, dia kata jituka, aku datang kepadamu. Sepatutnya dia kata jitukum, barulah ini kata di ulama tafsir tidak syarat, laisa min khitabil anbiya was salaf. Bukan bahasa nabi-nabi dan bahasa ulama salaf. Bila bercakap orang besar, guna perkataan kamu, jitukum. Kakak tengok seperti sahabat-sahabat ditanya Nabi kan, ya Rasulullah, alimni murafaqataka kan. Waktu sahabat Nabi tanya muna apa, Nabi kata aku nak minta as'aluka murafaqataka bil jannah. Minta, dia tak kata murafaqatukum. Ini bahasa yang betulnya. Tapi kita ini tak boleh lah, tak beradab dengan orang besar, tak guna tuan, tak guna bos kan. Yang kelima, fil ayati dalil ala anna as-saghir yaqulu lil kabir. Orang pakak kecil boleh dia cakap ke orang besar. Wal muta'allim, anak murid boleh dia kata kepada guru dia, indi ma laysa indak. Maklumat yang saya ada tuan tak ada. Kita janganlah besar dari sudut ilmu, tapi maklumat lain yang kita ada, yang bos kita tak ada, kita boleh kata, tuan saya ada maklumat, tuan tak ada, tak tahu benda ni. Itu beberapa contoh yang dibuat dalam kitab kita ni menarik tuan-tuan. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seorang ulama yang besar, tapi ada juga maklumat dia tak ada tentang ilmu istizan. Dulu saya dah cerita dalam hikayat fiqh.
adalah hikayat fiqhiyah. Dalam siri kisah Sayyidina Umar, banyak lagi lah Umar dengan Ammar dalam bab tayamum. Jadi maknanya tak semestinya orang besar tu tahu semua, ulama tu tahu semua. Boleh jadi ada orang kemudian lebih tahu. Masya Allah, tabarakallah. Malah kerana itu min adab. Di antara adabnya, walaupun kita rasa kita besar, kita alim, tapi kalau orang bagi tahu maklumat yang betul, kita kena terima. Yang pertama. Yang keduanya, orang alim yang zur. Bila orang bagi tahu, kita kena tengok, teliti, murajaah. Kalau betul, terima. Kalau tak betul, kita betul balik orang tu. Kadang-kadang setengah ni anak murid ni sombong juga. Bila dia tegur ustaz, bila ustaz bagi alasan yang munasabah, dia kata balik, ustaz ni kalau dengan orang lain backing lah, kalau dengan dia cari alasan. Kita kata ini tidak beradab dengan guru macam ni. Tidak beradab kita dengan guru. Dan dia bagi alasan sebab-sebab tertentu. Kita pun tak faham situasi yang berlaku, janganlah cakap macam tu. Ini dia bagi tidak beradab. Dan dia kena adab ada. Maka ada satu cerita. Bila dia tanya ba'd ilmi al-mas faqal la a'lamha. Ustaz kata aku tak tahu. Aku tak tahu masalah. Murid dia jawab, "Syekh, saya ingat masalah ni." Faghadiba. Ustaz tu marah, merah muka-muka. Mu pandang pada aku ya. Kata di murid, "Ya ustaz, lasta a'lam min Sulaiman." Tuan bukan lebih alim daripada Sulaiman walaupun tuan seorang tuan guru. Walastu ana ajhal min al-hudhud. Aku bukan lebih bodoh daripada burung pelatuk hudhud. Hudhud boleh kata kepada Sulaiman, ahattu bima lam tuhit bi. Aku ada maklumat yang tuan tak tahu. Terdiam guru dia, falam ya'tib alaihi wala yu'at. Nabi Sulaiman tak cerca hudhud. Nabi Sulaiman tak marah pada hudhud. Bahkan Nabi Sulaiman minta penjelasan. Kita kata Masya Allah, ini ilmu adab. Jadi kalau anak murid bagi tahu pada kita, ustaz, gini-gini, tak apalah. Kalau macam tu, aku murajaah balik. Aku cek balik. Aku lupa. Sepatutnya begitu kita dengan anak murid. Kita tidak mewah muka. Lalu mana pada aku, mengajarlah. Subhanallah, orang tolong peringatkan dia, dia marah sama kita pula. Apa cerita macam ni? Yang keenam, hudhud tidak disembelih oleh Sulaiman, tak kena seksa. Dengan sebab apa? Innama naja minhu bil ilmi. Ulama kata hudhud selamat daripada diseksa dengan sebab ilmu yang dia bawa kepada Sulaiman. Hudhud pergi, lapor balik. Sulaiman kata Masya Allah, tak, kalau zaman kita hari ni lah, kalau sesuai kita nak kata, saya rasa hudhud pelatuk ni sudah pun dapat gelaran Datuk Seri Hudhud. Sebab dia telah bawa satu maklumat yang besar, intelijen yang begitu mantap kepada Nabi Sulaiman. Sulaiman patut panggil anugerah khas kepada Hudhud. Ya, kita panggil Datuk Seri Hudhud contohnya. Kalau sesuai lah, jangan marah. Ini gurau-gurau ya. Yang ketujuh, faqal ahattu. Hudhud kata, aku dapat maklumat yang tuan tak tahu. Anna hadha, ini menunjukkan Allah, anna Allah qad alhama al-hayawanat. Allah Ta'ala beri ilham kepada hayawan yang tak mampu dibuat oleh orang yang ada akal. Masya Allah. Fahadal hudhud. Kita kena ingatlah, hudhud hidup di zaman Nabi. Biasanya zaman Nabi ni dia panggil zamanu kharqil awaid. Zaman yang memang luar daripada kebiasaan. Kan? Tanda-tanda tu banyak. Nabi Sulaiman dengan bercakap dengan Hud, cakap dengan semut. Nabi Saleh boleh bercakap dengan unta dia, kan, bawa mari unta susu. Nabi kita pernah bercakap dengan unta. Pernah bercakap dengan zibun. Apa zibun ni? Serigala. Mari mengandu. Satu hari serigala tangkap kambing, tuan kambing pergi ambil balik kambing. Dia mengandu dengan Nabi. Ya Rasulullah, ini rezeki aku. Dia Allahu Akbar, panjang cerita. Sabahat bihal hasa. Pernah batu bertasbih, Nabi kata aku tahu batu ni, bagi salam pada aku. Itu mana hudhud ni hidup di zaman Nabi, banyak mukjizat yang pelik-pelik berlaku. Kita jangan zaman kita ini tak ada dah. Duk main hudhud lagu ni jadi ahli sihir ya kitanya. Baiklah, yang ke-8, wa zayyana lahum syaitan. Syaitan memperhiaskan amalan buruk ini kepada Balqis dengan geng-geng dia. Katanya, anastihsan al-mar'i li a'mali wa
adallu dalal. Kita rasa elok satu benda yang kita buat ini boleh membawa kepada kesesatan. Habis macam nak selamat? Kalau nak selamat, kita kena pergi kepada amalan aku ini ada daripada sunnah Nabi ke tidak? Sallallahu alaihi wasallam. Ada. Amalan aku ni dibuat oleh sahabat ke tidak? Ada. Dibuat. Kalau tak ada, hati-hati. Kita bimbang takut syaitan mari tazyin, mengkosmetikkan, memperhiaskan benda yang buruk jadi comel. Ini bahaya sekali. Yang kesembilan, di antara Hudhud kata tadi, mereka tak beriman dengan Allah yang tahu segala benda, yang mengeluarkan daripada benda yang tersembunyi di langit di bumi. Ini uslub Al-Quran nak bawa kepada kita supaya berfikir dengan alam cakrawala dan juga di alam di bumi. Mungkin kena fikir semua benda. Sebab dengan kita berfikirlah kita akan dapat mengenali Allah, betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Tafakkaru fi khalqillah. Kamu berfikirlah kepada makhluk, jangan fikir tentang zat Allah. Tak, itu di luar kemampuan kita. Tapi kita fikir tentang sains, teknologi di langit dan di bumi, ilmu geologi, ilmu falak, ilmu astronomi, fikir. Tapi jangan cuba nak fikir tentang zat Allah. Masya Allah. Yang terakhir tuan-tuan, qala sananzuru asadaqta. Sulaiman tak mengamuk. Sulaiman kata, apalah Hudhud, aku tengok engkau punya betul tak betul, bawa surat. Kata di ulama tafsir, annahu yang bagi tasabut fil khabar. Kita mesti mengambil pendekatan memastikan maklumat yang kita terima. La siyama inda qiyami syubhat, lebih-lebih lagi ketika timbul banyak kecelaruan. Ini ilmu ni kita kena pakai. Dua ilmu yang kita ambil semalam daripada Namli, semut ajar kepada kita ilmu bersangka baik. Wahum la yash'uru. Sulaiman pijak sarang kita dalam kan dia tak tahu. Ini ilmu bersangka baik, husnuzan. Ilmu Hudhud, ilmu tasabbut. Jangan gopoh, jangan cepat menjatuh hukum, jangan cepat menerima. Kita mesti ada ilmu tasabbut, ilmu pastikan kebenaran. Pastikan kebenaran. Satu lagi dia panggil ilmu tabayyun, mendapat maklumat yang jelas. Benda tu betul, tapi maklumat pula tak betul. Ada juga. Saya buat contoh sentiasa. Contohnya orang sebar gambar. Saya berjalan dengan, contohnya anak perempuan saya. Orang ambil gambar prank. Ustaz jalan dengan orang perempuan muda mari mana pula tu? Comel macam keni lutut. Contohnya. Orang apa ambil sebar gambar. Betul lah. Gambar berjalan dengan orang perempuan. Tapi bila tabayun, siapa dia tu? Anak dia. Subhanallah. Apa masalah dia jalan dengan anak dia? Dia orang nak attack, nak suruh kata bini muda dia. Contoh, ini dipanggil ilmu tasabut dan tabayun. Yang ada zaman kita bukan tabayun, tibayun. Asalkan boleh je poin untuk nak hentam orang, jalanlah. Sebab tu saya tengok hari ni tuan-tuan dan puan-puan, rusaknya masyarakat hari ni pasal tak ada tasabut, tak ada tabayun. Dapat yang apa dia boleh troll, silakan. Ni syaitan masuk kepada geng-geng troll, geng-geng apa panggil cyber tropo. Semua ni ilmu yang diajar oleh syaitan nak menjatuhkan orang. Subhanallah. Satu lagi ilmu memperhiaskan diri. Ada juga. Kita hiaskan diri kita sampai orang tak percaya benda tak baik kita buat. Ini pun bahaya. Baiklah para pelajar, tilka azaratul kamilah. Kaedah kita nak ambil 10 kaedah. Celengkaplah 10. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam ilmu kita belajar tentang Sulaiman. InsyaAllah sini akan datang kita akan tengok apa respon reaksi Ratu Balqis kepada surat Nabi Sulaiman. Kita tengok dalam sini akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita rehat sekejap. Kita akan pergi ke sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Muslimin dan muslimat pada pelajar sekalian, insyaAllah sesi tanya jawab pagi Sabtu
21 Ogos 2021 bersamaan dengan 12 Muharram 1443. Ini adalah merupakan siri yang kedua. Baik, soalan kita yang pertama. Soalan yang pertama ni. Sekarang ramai orang sebar amalan yang pelik disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan janji pahala yang melampau. Bahasa dia dengan pahala yang gila-gila. Gila-gila di mana melampau sangatlah. Contohnya pada hari Ashura lepas, ada satu poster mengatakan siapa puasa pada hari 9-10 Muharram, hari Ashura, mendapat fadilah pahala 1000 kali haji, 1000 kali umrah, 1000 kali syahid. Ustaz Abu Anas, adakah cara kita nak cam skema ibadat ni, poster-poster skema ibadat ni yang kita orang awam boleh kenal benda ni palsu tak palsu? Minta pencerahan. Allahu Akbar. Berat dia bagi tugas dengan saya hari ni. Tapi anda rasa ini satu kepentingan di saat pandemik menyebarkan berita-berita yang tak palsu. Kita duk marah dengan skema minta duit ni, skema pahala ni pun bahaya juga. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, sukar kita nak tahu benda ni sahih tak sahih, benda ni hadis palsu ke tak palsu. Sebab ini perlu kepada kepakaran, perlu kepada kepakaran ilmu. Jadi para ulama kata kita kena tahu sanad dia. Ulama-ulama zaman dulu senang je dia dengar siapa dia riwayat fulan bin fulan, hadis palsu ni. Sebab salah seorang daripada perawi dia kadzab, pembohong. Habislah cerita. Dia condemn, dia tutuplah pintu. Kita ni kalau fulan bin fulan tak tahu siapa. Siapa dia fulan bin fulan, kita pun tak kenal. Imam Bukhari pun tak tahu nama apa, kan? Tapi dari sudut sanad dan sudut apa, kita tak mampu, cuma kita mampu baca. Ada kitab-kitab yang ditulis khas oleh para ulama, kitab hadis-hadis yang dhaif dan palsu. Kita tengok dalam kitab ni, kalau hadis ni ada sini, sinilah dia. Cuma ada sebuah buku yang menarik. Tuan-tuan cari buku bahasa Arab, nama dia Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Al-Manarul Munif, maknanya satu pencerahan tentang bagaimana kita nak mengenali hadis sahih dengan hadis dhaif dan juga hadis-hadis yang palsu, yang maudhu' ni. Kitab ni ditulis oleh Syekh Ibn Qayyim. Cuma bahasa Arab, bahasa terjemahan Melayu ada. Tapi anda dah tanya dengan kawan-kawan ejen-ejen yang penyebar buku. Saya kata esok saya nak cerita buku ni, mereka kata buku ni buat masa ni belum ada cetakan. Tapi boleh tengok dalam internet, mungkin ada kod Indonesia ataupun lain-lain. Sahabat-sahabat yang pencetak buku tu tolong respon. Kalau ada, ramai orang nak beli ni, insya-Allah. Sayangnya tak ada. Jadi dalam buku ni dia letak kepada kita beberapa garis panduan kita boleh kenal hadis-hadis palsu dengan apa ni, dengan konten, dengan maklumat, dengan isi kandungan. Dengan sanad kita tak pandai. Kalau nak tahu juga, kita kena cek kitab-kitab hadis. Tapi isi kandungan yang boleh kita trace, yang boleh kita kesan bahawa hadis ni palsu, ada beberapa ciri. Ciri yang pertama, hadis yang terlalu berlebih-lebihan dalam penetapan pahala dan dosa. Macam hadis tadi lah. Puasa hari 9-10, kita dapat berapa kali haji tadi? 1000 kali haji, 1000 kali umrah, 1000 kali syahid. Confirm palsu punya. Nabi tak cakap macam tu. Oh, dia kata melampau sangat. Macam akhir tahun ni. Siapa dia puasa akhir tahun, campur dengan awal Muharram, dia boleh pahala 50 tahun. Kita kata berat tu. Yang ada dalam hadisnya, berapa? Nabi kata puasa hari Arafah 2 tahun kafarah. Puasa hari Ashura setahun. Puasa hadis palsu 50 tahun. Lagi dahsyat. Ni, yang ni 1000 tahun ni. Maaf. 1000 kali haji, 1000 kali umrah. Lagi dahsyat.
siapa dia baca selawat ni, selawat yang kami beri ijazah ni, lebih baik daripada baca Quran berapa kali? 60 kali. Confirm palsu. Dia punya hadis tu. Kalau dia sandarkan Nabi lah. Kalau tak sandar, lagi senang. Kita nak connect, kita kan, ni tak mari ke Nabi. Kau cakap apalah, oh, saya mimpi. Mimpi bukan sumber hukum dalam Islam. Ingat, mimpi bukan sumber hukum dalam kita pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan sumber hukum. Boleh jadi, tapi kita nak kempen orang dengan lah. Ini dia panggil contoh hadis yang berlebih-lebihan. Tengok dalam kitab ni kata apa? Dengar ni. Siapa dia kata la ilaha illallah? Hadis sahih ada. Sebab afdal kalimatul la ilaha illallah kan. Siapa dia kata la ilaha illallah dengan ikhlas masuk syurga, setakat tu Nabi beri. Mereka hadis palsu kata apa? Siapa dia kata la ilaha illallah, Allah Ta'ala akan ciptakan daripada kalimah itu seekor burung. Burung ni ada 70,000 lidah. Setiap lidah dia ada 70,000 bahasa yang minta ampun untuk kita. Allahu Akbar, dia punya berapa nak lagi, tak puas lagi. Dia akan diberikan syurga. Dalam syurga tu ada 1000 bandar.